بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi Jumaat penuh barakah pada hari ini kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allah menurunkan kepada hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita puji Allah di dalam al-Quran itu tidak ada kebengkokan, meluruskan cara kita berfikir, meluruskan cara kita berperasaan. Dan hari ini kita ingin meneruskan pengajian pelajaran bacaan kita daripada surah Ar-Ra'd halaman 253 bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Salam Jumaat yang penuh barakah Ustaz. Alhamdulillah. Kita berada di hari yang terakhir hari tasyrik di negara kita. Adapun sahabat-sahabat kita di Brunei Darussalam masih lagi berbaki besok satu hari. Okay. Jadi rasa saya juga Ustaz ini kita bersama Kaabah di sini replika ini hari ini yang hari terakhir Ustaz ya. Ini adalah hasil daripada rakan kita daripada Hebron di Palestin, bukan daripada Malaysia. Dia sampai ke sini di assemble, dicantum-cantumkan. Jadi ini adalah sebagai replika rakan kita yang menghargai kiblat Kaabah di Palestin. Maksudnya kita walaupun berbeza negara, kita adalah atas dasar satu akidah daripada Quran yang sama dan perjuangan Nabi yang sama. Alhamdulillah. Jadi hari ini mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untuk kami. Dan bila kita baca doa tadi Ustaz, innaka antal alimul hakim, kita akan teringat kepada surah Yusuf. Nabi Yaqub kata alimul hakim. Kemudian bila Nabi Yusuf bertemu segala-galanya selepas 20-30 tahun itu, al-alimul hakim itu sekali lagi ya. Jadi asmaullahul husna ini amat powerful kalau kita faham dengan neraca cahaya daripada al-Quran. Mari sama-sama kita lihat apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 253. Iaitu pada ayat yang ke-29 kita menyambung kepada ciri orang yang kembali pada Allah serta ganjarannya. Apakah ganjaran bagi orang yang sentiasa zikir, tenang dengan kembali kepada Allah. Kemudian kita akan melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah dan seorang rasul, penjelasan tentang keagungan Quran dan kuasa Allah yang luas pada ayat 30 hingga ayat 34. Mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat 29 hingga 31. Dijemput tuan-tuan untuk share, maklumkan kepada rakan-rakan. Kita ingin bersama surah Ar-Ra'd, surah guruh ya, ada amaran tetapi dalam ketegasan Allah, kasih sayang Allah itu melangkau, amat menyayangi kita pada hari ini untuk terus kita dipandu dengan kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita baca ayat 29 hingga 31. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala wa ba'da. Apa khabar ayah ibu, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, penawar hati kita, mudah-mudahan senantiasa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna hari ini hari raya akhir, tapi kita masih belum berpeluang untuk ziarah ke kampung halaman kita, tapi pasti satu hari nanti insya-Allah kita doakan sama-sama. Apa yang kita harapkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala terus mengurniakan perlindungan kepada kita dan mengangkat kembali wabak ini ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala
di masa, di saat, di waktu yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan berikhtiar. Teruskan berikhtiar untuk kita, dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika semalam Ustaz kita baca ayat yang ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, maknanya ketahuilah dengan ingat Allah, hanya dengan mengingati Allah maka tenang tenteralah hati kita. Dan dalam kehidupan kita ni Ustaz, walau macam mana hiruk pikuk Ustaz, perjalanan hidup kita pasti kita akan temui titik penghujung dia Ustaz. Betul. Titik akhir dalam kehidupan kita, walau macam mana pun tuan-tuan dan puan, biarlah yang lepas itu, tapi yang kita nak pastikan itulah waktu kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, iaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka memperoleh kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Baik. Kita walau macam mana kita melancong Ustaz, jauh, cantik sebagainya, mesti kita nak balik rumah juga Ustaz. Jadi itu antara sekilah, bukan nak tadabbur tak. Boleh, tak apa. Jadi dia. Jadi kita nak mulakan bacaan kita, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-31. Kita cuba dulu bacaan kita pada saat ini dengan bacaan Hijaz, insya-Allah, murattal Hijaz. Ustaz, bila Ustaz cakap tentang balik kampung tadi, kita minta siapa yang berada di Facebook tu, siapa yang nak balik kampung, tolong komen kat situ, saya nak balik kampung, pasal dia ada kaitan dengan ayat 29 yang kita nak baca. Subhanallah, masya-Allah, cantik sekali ya. Subhanallah. Baik. Sahabat-sahabat semuanya, sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Taala sekalian, ayo kita mulakan bacaan kita 29 hingga 31 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa 'amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا
ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan 3 ayat daripada surah Ar-Ra'd untuk sama-sama kita ambil pelajaran sambungan daripada halaman semalam Ustaz ya. Bila kita membaca tentang alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ya. Semalam kita sudah pun belajar ciri orang yang anab. Apakah orang yang anab? Orang yang ingin kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat silap, dia mungkin ada kekurangan kita tuan-tuan ya. Kalau kita ada kekurangan, tetapi bila kita ada perasaan anab iaitu ingin kembali pada Allah, maka Allah beri hidayah. Allah beri hidayah. Walaupun kita mungkin belajar tak berapa tinggi, belajar bahasa Arab pun tak berapa okey sangat, tetapi kerana ya Allah aku ni nak baca lancar Al-Quran, ingin tenangkan hati dengan Quran, ingin faham Al-Quran. Jika ada jiwa anab sebagaimana dalam ayat 27, maka Allah akan beri hidayah. Dan jiwa yang anab ini adalah jiwa yang kalau kita patah balik semalam, ulul albab Ustaz. Betul, Ustaz. Ya, dia bersabar, dia sebenarnya merapatkan silaturahim. Ini ciri orang yang ingin kembali pada Tuhan. Tetapi kalau katakan sombong, ya, rasa nak marah je, saya saja betul, orang lain semua salah, maka ini digelar sebagai orang yang disesatkan, yang kita minta dijauhkan kepada kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin berbeza pendapat, bertelingkar, tetap juga ada jiwa anab ketika di tikar sejadah, ketika kita boleh mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menyatakan pada ayat 28 semalam, tenang ya dengan mengingati Allah di dunia. Di dunia. Apakah kesannya lagi orang yang sentiasa kembali pada Allah ini? Mereka beriman, beramal soleh. Itu ayat 29, beriman dan beramal soleh. Amal soleh ini walaupun sedikit tetapi mereka cuba membuat kebaikan Ustaz ya. Jadi kalau ada iman, ada amal soleh, ini adalah orang-orang yang nak kembali pada Allah. Ramai orang nak kembali pada Allah, tapi cabarannya Ustaz ya, kadang-kadang ketika buat baik itu, orang ni pun buat baik, ada pihak ketiga yang meletak perangkap. Kalau boleh orang buat baik dengan orang buat baik ini dia letak perangkap biar dia bergaduh, agar lepas ni dia tak nak buat baik, give up lah saya. Buat baik kena bergaduh, baik tak payah buat baik. Perangkap itu yang kita jangan sokong, jangan bagi peluang. Kita kena damaikan. Islah itu ada kaitan dengan solihat sebentar tadi. Bukan sekadar kita buat apa yang ada, tapi kita majukan lagi sistem yang ada, komunikasi yang ada, agar apa? Tuba, iaitu kehidupan yang amat baik bagi mereka di dunia ini dapat tuba. Ya, tuba iaitu kehidupan yang tayyib. Ustaz ya. Dia ada kaitan dengan surah yang akan datang, surah Ibrahim, kalimah tayyibah. Bila kita selalu cakap la ilaha illallah, baca Quran, kalimah yang baik ini, kehidupan kita di dunia ini baik, ya, kita berbaik dengan ahli keluarga, orang yang buat perangai dengan kita pun kita balas dengan baik. Dan yang keduanya apa? Wa husnu ma'ab. Apa maksud husnu ma'ab Ustaz? Tempat kembali. Maaf ini nak ceritanya, kalau tempat kembali maksudnya kita asal daripada situ, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Kita harap Ustaz ya, kita bukan sekadar jumpa di sini dengan tuan-tuan, mungkin tak dapatlah jumpa face to face, face to face, tapi insya-Allah bila sampai ke sana nanti, subhanallah ya. Dan safas hari saya nanti doakan saya seru-seru ya, sama-sama dengan tuan-tuan yang berada di rumah ya, yang banyak beribadah, banyak baca Quran. Kita yakin Ustaz ya, ada yang baca berkali-kali. Ini adalah sifat orang yang anab. Dia tak sempurna tetapi dia nak kembali, ada jiwa untuk percaya dan dia terus beramal walaupun sedikit. Kadzalika arsalnak, ya, itulah ya, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sesungguhnya sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran.
ya, iaitu tetapi mereka kufur. Nabi ini sebenarnya tilawah je Ustaz. Tilawah, baca ayat daripada Allah. Macam kita baca Quran time ini, sebenarnya bukan poinnya daripada saya. Poinnya daripada tilawah al-Quran. Bila Ustaz baca saja dia membuka Ustaz. Subhanallah. Kadang-kadang rasa nak sampaikan apa ni kan. Dah belajar pun kadang-kadang tulis nota beginilah Ustaz. Contoh-contoh je kan. Tetapi tilawah al-Quran ini sampaikan sahaja, itulah peranan Rasul. Dan apakah respon daripada orang yang kufur? Mereka ada yang menidakkan bir-Rahman. Di highlightkan sini bukan billah, tapi wayakfuru nabi rahman. Pasal apa Ustaz ya? Pasal sebenarnya ar-Rahman ini dah buat baik dah dengan semua orang. Tapi ada orang yang dia tidak buat baik balik pada Allah. Dia tidak percaya Allah dah bagikan dia macam-macam dalam hidup, dia masih lagi tidak mahu menghargai kepada nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tumpang langit Allah kan, tapi tak nak menyembah kepada Allah, ya, tumpang lantai Allah, bumi Allah, kan, tumpang oksigen Allah, tetapi tidak menghargai kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Dia tak tunjukkan kasih sayang. Ini yang diberi highlight pada ayat 30 untuk kita tak nak jadi begini Ustaz. Ya, kita nak jadi orang yang dapat guruh, kita hargai dan kita akan respon dengan cara yang penyayang juga. Katakanlah ya, pada ayat 30 itu, huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Ya, katakanlah dialah Tuhanku, tidak ada tuhan kecualinya, kepadanya aku bertawakal, kepadanya lah tempat aku kembali. Ini adalah message daripada rasul-rasul. Semua rasul membawa perkara ini. Ya, dan penting perkara ini kita laksanakan. Pasal apa? Pasal dengan cara kita mengambil risalah Rasul ini, la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu, kita bertawakal pada Allah, kita akan jadi orang yang penyayang Ustaz. Betul, Ustaz. Allah sayang. Jadi bila Allah sayang, kita tawakal bukan pada diri saya, pada kumpulan saya. Tapi saya tawakal kepada siapa? Kepada Allah, dan saya nak kembali pada Allah. Tak ada apa saya ni pun. Betul. Nama saya ni kan, nama saya, nama kita semua tuan-tuan, tak ada nama pun sebenarnya suatu masa dahulu. Allah yang beri macam-macam daripada Ar-Rahman. Jadi ya Allah, jangan sampai aku jadi orang yang sombong dalam hidup saya kerana saya dah banyak follower, saya dah ada pangkat, saya nak menunjukkan kebergantungan pada diri, bukan kebergantungan pada Allah. Jadi mesejnya amat kuat Ustaz ya. Dan kalau ada yang kata orang-orang kufur ini, dia kufur pada Ar-Rahman ini, salah satunya tak percaya pada Nabi, ya, mereka cabar Nabi, bawakan mukjizat demi mukjizat. Ada satu mukjizat yang powerful, iaitu pada ayat yang ke-31 Ustaz. Panjang tu. Panjang. Nak ustaz baca balik panjang Ustaz. Betul Ustaz. Tapi boleh tak? Boleh. Okey. Boleh insya-Allah. Ustaz. Pasal dia bercakap tentang Quran. Baik, satu ayat Ustaz. Ya, baik, jom sahabat-sahabat semua kita cuba baca dengan bacaan murattal ras. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Masya-Allah, itu bacaan gaya siapa tu Ustaz? Gaya ada sikit-sikitlah Ustaz, macam Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Masya-Allah. Tapi saya sedih bunyi. Sedih. Alhamdulillah Ustaz ya, dia memberi semangat, tegas. tegas untuk mengingatkan kepada kita, mengejutkan kita sebenarnya
Quran yang kita baca ini betul, sebenarnya betul. kalau diletakkan di gunung, Allah, dia akan suyirat, ya, dia akan menggerakkan. Ya. Qutti'at bihil ard, akan terpotong, ataupun kalau plate tektonik itu akan berpindah Goncang. dan akhirnya gempa bumi. Masya-Allah. Dengan al-Quran ini. Au kullima bihil mauta, ya, yang meninggal, yang mati itu akan bercakap. Allah cakap begini kerana apa? Kerana ia, kalau zaman di Mekah itu mereka mencabar Nabi, tolong datangkan mukjizat, gunung ini akan akan sirna dan akhirnya kita boleh tanam lebih luas lagi. Pasal banyak gunung. Kita tak suka gunung ni. Kalau boleh ada sungai macam Nabi Sulaiman, katanya begitu. Mereka mencabar Nabi, maka Allah menyatakan walau adna Qur'anan, dengan Quran ini sebenarnya dia boleh menggegarkan kepada gunung-gunung, kepada bumi, dan yang mati bercakap. Ya, mati ini tak semestinya orang mati Ustaz, ya. Hati yang mati di tanah Arab itu, ya. Kalau katakan kita bercakap tentang jibal, ya, dengan gunung-gunung yang ada itu macam tak ada apa-apa, tetapi dengan Quran yang turun di bumi Mekah, akhirnya Ustaz, ya, orang rindu nak pergi Allahuakbar, betul Ustaz, ke sana, ya. Dan banyak kemajuan yang berlaku di tanah bumi Mekah itu, ya, kerana apa? Kerana al-Quran yang membawa barakah itu. Kalau tidak, tak ada. Durian mana ada kat sana? Laici tak ada. Tapi kat sana Ustaz sekarang, ya, kalau pergi sana, pesannya apa ada? Pasal apa? Kerana ia adalah bumi penuh barakah, kerana ada apa? Kerana turunnya al-Quran, Quran itu sendiri. Jadi balillahil amru jami'a, sesungguhnya akan tetap milik Allah segala urusan. Bagi orang-orang beriman, jangan kita putus asa, ya. Kalau dikendaki Allah ini boleh beri hidayah kepada semua orang, tetapi orang kufur dia sentiasa akan diberikan tusibuhum bima sana'u qari'ah, ya. Orang yang kufur ini akan sentiasa akan diberi bencana, au tahullu qariban min darihim, ataupun akan datang bencana pada tempat dekat dengan mereka. Iaitu apa? Ini mesej nak beritahu, dekat dengan Mekah itu Madinah. Subhanallah. Nanti akan berlaku perang, dan itu Badar, Uhud dan sebagainya, yang sebenarnya power Ustaz, ya, dengan Quran. Tapi kita akan bincang lagi. Kita tengok dahulu perkataan pilihan kita pada kali ini, iaitu aba ataupun awaba, iaitu maksudnya bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali balik kampung, kerana dengan taubatlah kita layak untuk balik kampung kita di syurga. 17 kali di dalam al-Quran. Yes, kalau kita nak rentas negeri balik kampung balik Ustaz, kita kena bina bumi Malaysia ini, semua negara di dunia kembali pada Allah, dapat balik kampung di dunia, di Bido, di Terengganu, tapi lebih penting sama-sama ke syurga. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham aman, insya-Allah. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Dapatkan yang original. Dia tak original, dia sangkut sikit. CD lekat. Jadi terlebih lemang ni kot. Terlebih lemang. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, Ustaz Faz, lirik tadi itu Ustaz. Betul. Ada kaitan juga Ustaz dengan tentang, kalau Ustaz cakap tentang ahli Badar tadi kan, sebagai sahabat yang beriman kepada Nabi, dan
Allah menjanjikan surah Ibrahim ini ataupun surah Ar-Ra'd ya, surah Ibrahim yang akan datang, surah Ar-Ra'd ini sebenarnya adalah surah yang turun di Mekah memberi semangat kepada nabi bahawa mereka akan mendapat kemenangan ya, istilah tadi di hujung ayat 31 au tahullu qariban min darihim ya, ada satu pasukan yang dekat dengan negeri mereka iaitu Mekah ya. Jadi yang dekat itu Madinah, di mana Allah memberi bantuan, dan ini kesan daripada apa Ustaz? Quran, Al-Quran, Allah Quran ya, dan Quran yang sama akan memberi kesan kepada kita. Kita akan semak sekali lagi, tapi kita nak belajar tajwid dulu Ustaz. Ya, kita nak melihat sedikit masih Ustaz perkongsian tajwid kita pada hari ini. Jika sebelum ini kita telah melihat tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya tentang mad wajib, bagaimana bentuk dia, kalimah dia, macam mana cara dia, atau pertemuan huruf mad dengan hamzah dan sebagainya. Hari ini kita nak ulang kaji sikit tentang mad jaiz ataupun madul munfasil. Bagaimana keadaan dia kalau kita lihat, mari sama-sama. Mad munfasil. Mad munfasil terjadi apabila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah, iaitu ketika bacaan sambung ataupun wasal. Kalau mad wajib bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Yang ini mad munfasil, bertemu huruf mad bertemu hamzah dalam dua kalimah, iaitu ketika bacaan sambung ataupun wasal. Hukumnya wajib dibaca dengan 4 atau 5 harakat, dan nama dia iaitulah mad jaiz munfasil. Kita selalu jumpa kan, kita sebut mad jaiz, kita selalu sebut mad jaiz Ustaz, mad munfasil jarang. Kita biasa mad jaiz, mad wajib, mad jaiz, mad wajib. Jadi nama dia mad jaiz munfasil. Mari kita lihat contoh-contoh dia. Kalau di halaman 253 ini kita datangkan 3 contoh. Yang pertama dalam ayat yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika arsalnaka fi. Tu fi bertemu dengan ummatin. Fi satu kalimah bertemu dengan hamzah ummatin kalimah yang lain. Itu yang dimaksudkan bertemu huruf mad dengan hamzah dalam dua kalimah. Fi ummatin, contoh. Seterusnya ayat yang ke-30 juga pada kalimah alladhi. Alladhi auhayna, yang bertemu huruf mad ya tu dengan auhayna hamzah tu dalam dua kalimah. Begitu juga kalimah auhayna dengan ilaika, dua kalimah yang berbeza. Auhayna ilaika. Baik. Dan contoh yang ketiga iaitulah pada kalimah ataupun pada ayat yang ke-31, kalimah amanu. Afalam yai'asil ladzina amanu an. Amanu bertemu dengan al tu dua kalimah yang berbeza, bertemu hamzah dalam kalimah yang lain, hamzah tu. Menariknya ayat 31 ni Ustaz Fas dan juga para penonton sekalian, dia sekali dengan mak wajib sebelah dia. Dia ada terus tu ayat yang ke-31 kan. Dia ada terus contoh dekat situ, amanu an mak jaiz, yasha mak wajib. Jadi kita boleh tengok terus dekat situ beza dia. Amanu an bertemu mad waw tu dengan hamzah dalam dua kalimah. Mak wajib sebelah dia, yasha'u tu satu kalimah. Alif tu mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Jadi terus dapat bantu kita untuk kita kenal pasti tuan-tuan dan puan-puan mak jaiz dan juga mak wajib. Apa tunggu lagi? Cuba je lah. Cuba maksudnya tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, acu terai. Boleh cuba praktikkan. Seperti yang saya sebut tadi Ustaz Faz, dalam halaman 253 ni ada kurang lebih ada 4 mak wajib dan mak jaiz ada banyak. Jadi bolehlah nanti petang ke apa kan, boleh sambil-sambil tu kena pasti. Ini mak jaiz, ini mak wajib. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan dapat sebab husnu ma'ab wa husnu ma'ab, kembali tempat yang terbaik lah. Bacaan kita pun macam tu juga. Yang dia sebenarnya bila nak kembali pada Allah itu dia ikut SOP Ustaz. SOP-nya ialah
selalu berzikir pada Allah, dan betul, bila baca elok-elok dengan tajwid yang baik ini, harapnya ia memandu Ustaz ya. Allah telah jelaskan pada ayat 31 itu bagaimana powernya Quran ini ya, pernah mengubah orang yang amat degil, amat keras pada zaman dahulu. Umar contohnya Ustaz ya. Abu Sufyan lagi boleh mantap tu kan. 13 tahun di Mekah lawan Nabi. Dekat Madinah 8 tahun. Kemudian bila peristiwa Fathu Mekah ya, bila Nabi membuka Mekah, kemenangan itu, Abu Sufyan masuk Islam. Subhanallah. Kan? Jadi orang yang paling degil buat perangai yang nak bunuh apa sebagainya, tetapi dengan Quran. Ya, itu sebabnya ayat 31 ini adalah semangat kepada orang-orang beriman agar terus menyampaikan Al-Quran. Dan kalau ada tak beriman Ustaz ya. Kalau ada orang tak beriman, tak percaya, orang beriman jangan istilahnya la afalam yai asil ladina amanu. Jangan rasa putus asa. Ya, jangan rasa lemah semangat. Kerana apa? Kerana kalau kita orang tak percaya beriman, kita lemah semangat, akhirnya kita pun tenggelam. Tapi kalau kita terus teguh, insya-Allah seperti tuan-tuan terus istiqamah, itu yang kita doakan Ustaz ya pada hari Jumaat ini. Jom kita sambung bacaan ayat 32 hingga 34. Apakah respon orang-orang di Mekah itu kepada Quran yang ditawarkan kepada mereka? Sila Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita ingin menyambung bacaan kita ayat yang ke-32 sahaja sampai ayat yang ke-34. Sahabat-sahabat Al-Quran, kita telah baca tadi dengan Hijaz. Kita cuba yang bahagian yang kedua ni kita baca dengan Nahwan pula. Kita cuba insya-Allah. Ataupun saya nak cuba bacaan oleh kerana hari tasyrik akhir Ustaz. Nak cuba bacaan Syekh Ali Abdul Rahman Al-Huzaifi. Madinah. Madinah Syekh Sudais. Pasal nak pergi ke Madinah ni. Nak pergi ke Madinah. Okey. Nak cuba-cuba jelah. Okey, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat Al-Quran semua, jom kita cuba ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق صدق الله العظيم.
Astagfirullahalazim, gitulah bacaan 3 ayat daripada ayat 32 Ustaz ya. Itu kita terbang ke Madinah Ustaz ya. Masya-Allah ya. Itu bacaan daripada Syekh Ali Abdul Rahman Al-Huzaifi ala Tirmizi. Ala Tirmizi ya. Ini ala Tirmizi. Masya-Allah. Jadi itu bacaan yang kita lihat sebenarnya respon daripada orang-orang di Mekah itu kepada Quran yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka minta macam-macam mukjizat, tetapi sebenarnya Quran inilah mukjizat Ustaz ya. Malah bukan saja kekal pada waktu Mekah Madinah itu, tapi kekal sampai sekarang. Ya, ia mempunyai kekuatan mukjizat yang tersendiri. Kalau katakan tongkat Nabi Musa itu orang pada waktu itu saja boleh tengok Ustaz ya, tak adalah sampai sekarang. Tetapi satu-satunya mukjizat yang kekal sampai sekarang adalah Quran. Dan tuan-tuan boleh menjadi saksi bahawa bagaimana Quran ini dia boleh menggegarkan jiwa Ustaz ya. Daripada orang yang degil macam mana sekalipun pada zaman Nabi, kalau katakanlah ada yang kata saya ni memang degil, Allah, semua dosa dah buat sebenarnya zaman Nabi itu. Kalau kita tengok Umar betul, kalau ada yang kata kat sekarang ni kita ni saya ni memang pengganas contohnya, zaman Nabi itu macam-macam orang ada ya, yang bunuhnya, yang itu yang ini, tetapi dengan Al-Quran ia memberi ya transformasi apabila mereka ditilawahkan ya, bila mereka dibacakan dengan ayat Al-Quran, dibawakan hujah-hujah sultan bukti daripada Al-Quran. Maka sebahagian daripada mereka walaqadis tuhzi'a bi rusulin ya, pada ayat 32, dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau telah diperolok-olokkan ya, di mana nabi diperolokkan juga berlaku pada rasul-rasul sebelum ini. Nabi Ibrahim diperolokkan, Nabi Musa diperolokkan. Ini untuk memberi pujukan pada nabi. Betul, terus menyampaikan Quran. Betul. Zaman sekarang kalau ada orang kata ikut Quran time nak jadi ustazah kononnya kan. Okay. Kalau ada yang cakap begitu, sejak bila pula dah berubah? Ini macam buang tebiat kot. Kalau ada orang memperolokkan begitu, jangan kita jadi orang begitu. Tuan-tuan, jangan suka menyindir orang ya. Bukan kaedah kita bersama Al-Quran ni suka menyindir. Tetapi kalau ada orang sindir, maka Allah cakap apa? Fa amlaitu lilladheena kafaru thumma akhadhtuhum ya, iaitu mereka itu sebenarnya diberi tangguh. Sebabnya kalau ada orang yang mainkan Al-Quran Ustaz ya, Allah bagi tangguh. Kita jangan balas. Jangan balas, tetapi sebenarnya kalau boleh kita bawakan dengan perkataan-perkataan kasih sayang, mengajak balik. Kesian. Kerana apa? Nabi kesian kepada orang-orang yang dalam kegelapan. Jadi diajak, tetapi sampai satu masa thumma akhadhtuhum. Apa maksudnya Ustaz? Mereka itu tiba-tiba sahaja akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu taala. Mereka akan diberikan azab ya. Allah tak cakap sa'akhadhtuhum ya, tetapi Allah cakap terus akhadhtuhum ya. Allah boleh hapuskan orang tu, boleh tiba-tiba je kalau Allah nak bagi meninggal terus Ustaz ya, pecah paru-paru ke apa ke boleh ya. Jadi ini fa kaifa kana iqab, iaitu maka alangkah hebatnya siksaan Allah. Ia pernah berlaku dan boleh berlaku kerana Tuhannya adalah Tuhan yang satu. Jadi pada ayat yang ke-33 Allah mengingatkan kepada kita hujah kepada orang-orang musyrik. Apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang lain? Allah tanya dalam bentuk sama ke? Tuhan yang qaimun. Qaimun ini boleh jaga paru-paru kita, kapilari darah kita, makanan kita, oksigen kita, alam ini, berbanding dengan menyembah kepada berhala-berhala yang ada. Jadi Allah kata katakan pada mereka sammuhum. Apa maksud sammuhum? Namakanlah, berilah nama siapa yang Tuhan kamu nak sembah selain daripada Allah tu, namakan. Tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ard am bizahirin minal qaul. Ataupun mungkin adalah yang Allah tak tahu kan, mana tahulah ada Tuhan yang Allah tak tahu ke. Ini sebenarnya sebagai satu hujah untuk memastikan dalam hidup kita tuan-tuan bahawa Allah lah sebenar-benarnya. Kita yakin, tetapi kita perlu juga sedar bahawa Tuhan selain daripada Allah, mafhum mukhalafahnya, dia punya kebalikannya, semuanya tak kuat ya. Bila Allah suruh namakan ini ya, salah satu daripada komentar daripada Al-Biqai, dia kata apa, bila dicabar untuk mereka namakan itu, bila tengok balik nak bagi nama Lata ke Uzza ke apa ke, tapi asalnya batu. Kan, batu je kan, bukan apa pun berhala yang dibuat daripada batu ataupun berhala di peringkat manusia. Mereka semuanya adalah lemah, padahal sebenarnya
mereka tidak ada kuasa. Dan kesan daripada syirik ini, mereka membuat tipu daya ya orang-orang kufur, menghalang daripada kebaikan. Wa may yudlil lahu fama lahu min had. Siapa yang disesatkan Allah, tidak ada siapa yang boleh beri petunjuk ya. Jadi ceritanya kita Ustaz ya, kita semua kena melihat kepada hidayah ini sebagai satu perjuangan. Subhanallah. Quran bukan sekadar baca perseorangan, tetapi kita baca, kita faham dan juga kita nak amal dan kongsi sebarkan. Pasal itulah yang berlaku pada zaman sahabat. Mereka baca Quran itu untuk berjuang. Betul, ya, nak sampaikan. Tak mungkin kita dapat cahaya, kita tengok anak dan masyarakat tak dapat cahaya, kita rasa macam tak apa kot. Betul. Biarlah mereka nak bergaduh-gaduh lah. Biarlah mereka nak nak rembat harta orang lain, biar je lah kan. Kita tidak akan duduk diam begitu. Dan kalau duduk diam, ayat 34 sebagai satu amaran daripada surah Guruh kita baca di hujung ini Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran dikasihi Allah SWT sekalian, kita nak baca ayat ke-34. Jumpa tak tadi tu mat tu mat muttasil tu mat wajib, mat munfasil tu mat jaiz. Jangan tertukar pula. Kan ada 6 mat jaiz, ada 3 mat wajib dalam halaman ni. Cuba cari insya-Allah. Baik, kita baca sekarang ayat ke-34 sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ولعذاب الآخرة أشق وما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 34, mereka mendapat siksaan di dunia dan azab akhirat pasti lebih dahsyat. Asyaqqa wa ma lahum minallahi min waq. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Allah ingatkan berkali-kali Ustaz ya kepada kita, sebenarnya kepada orang-orang yang kufur. Apa poin dia? Bila Allah beritahu azab ini, bukan Allah nak kita masuk azab ya, tetapi Allah amat sayang kepada kita. Maka ada sekali-sekali Ustaz ya, mak ke ayah cakap elok-elok tak jalan ya, sekali-sekali kena guruh sikit. Kan kena begitu kan. Betul, untuk pastikan yang suka main game ke kan tak habis-habis tu dia terkejut sikit dan akhirnya okeylah pergi ambil air sembahyang, baca Quran dan buat perkara-perkara yang lebih mengikut kepada panduan daripada Al-Quran. Jadi inilah perjuangan tuan-tuan sekalian, kita bersama dengan Quran ini untuk menggerakkan kita. Betul, ya. Dia bukan menyebabkan kita makin lagi duduk tak buat apa-apa, rasa macam kita dah baik, bukan. Kita kalau nak jadi baik, kita mesti kena membaiki keadaan yang ada, dan ini adalah apa yang kita ingin capai berdasarkan halaman 253. Kita lihat resolusi pada kali ini, iaitu yang pertama, sentiasa tawakal dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mendapat kehidupan yang baik di sini, apatah lagi nak balik kampung, jumpa balik kepada ahli keluarga untuk berada di syurga. Itu yang pertama, kuatkan tawakal dan taubat. Yang kedua, sering baca dan fahami Al-Quran yang akan memberi kesan positif pada kekurangan diri. Kita ada kekurangan, tetapi terus baca, kempenkan, kerana ia pernah menggegarkan hati-hati yang keras suatu masa dahulu. Dan yang ketiga, jangan memperolok-olokkan mesej kebenaran, merendah-rendahkannya, kerana itu akan menjemput azab yang pedih daripada Allah di dunia dah kena, apatah lagi di akhirat. Moga-moga kita dilindungi pada hari Tasyrik, hari Jumaat ini. Ustaz, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat yang penuh barakah ini ya Allah, di hari terakhir hari tasyrik ini ya Allah,
Tangan kami tadahkan memohon ke hadrat-Mu ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunkan dosa mak ayah kami ya Allah, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim. Barangkali sebelum ini kami jauh daripada kalam-Mu Al-Quran ya Allah, kami jarang membacanya, kami jarang membeliknya, kami jarang melihat ayat-ayatnya, kami jarang mendengar lantunan bacaannya ya Allah, kami jarang ingin mengetahui maksudnya, maknanya. Namun saat ini ya Allah, hati kami hati yang senantiasa berbahagia dengan Al-Quran. Kami bersyukur kepadamu ya Allah di atas perkenan ini ya Allah, di atas pilihan ini ya Allah, di atas kemudahan yang Kau kurniakan ini ya Allah. Hadiah buat kami ya Allah, Al-Quran kalam-Mu ini menjadi penenang jiwa, ubat hati kami ya Allah. Maka ya Allah, kami menadah tangan memohon ke hadrat-Mu ya Allah, kurniakan kefahaman kepada kami, kurniakan kelacaran kefasihan lidah kami menyebut kalimah-kalimah-Mu ya Allah. Walau ada di antara kami yang masih belum mahir, belum fasih, maka ya Allah janganlah Kau jadikan kami ini orang-orang yang mudah berputus asa. Akan tetapi ya Allah, kuatkanlah semangat buat kami ya Allah untuk terus dan terus mendalami Al-Quranul Karim, teman kami pagi, petang, siang dan malam ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, Allah terima amal kita pada hari ini, pada hari Jumaat ini, dan juga tuan-tuan yang mungkin memilih untuk mengakhirkan hari tasyrik ini dengan sumbangan menyokong perjuangan Al-Quran. Kita jemput untuk menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Kalau terfikir nak derma RM5, kalikan 3-4 kali. Betul. Kita nak dapatkan ganjaran yang besar, kerana Quran yang tuan-tuan perjuangkan inilah yang akan menggerakkan diri keluarga dan masyarakat, dan kita akan moga-moga Allah terima amal yang kita bantu ini insya-Allah. Jadi kita bertemu lagi pada siaran ulangan pada malam ini pada esok pagi ustaz ya, dan insya-Allah pada 1 Ogos nanti kita bermula siaran ulangan pada pukul 10 malam, bukan pukul 11 ya. Tapi sekarang ni masih lagi pukul 11 malam. Kita doakan tuan-tuan terus bersama Al-Quran, jaga kesihatan, pastikan vaksin diambil dan diusahakan dengan tawakal yang penuh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita ikuti lagi siaran ulangan. Dan ulang kaji esok insya-Allah. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.